Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi pada malam yang bertuah ini, sekali lagi kita dapat berkumpul berkumpul dalam satu program Sembang Santai Takaful. Jadi malam-malam ni kita santai-santai saja. Kita agak lewat, saya minta maaf kepada semua kerana kita ada masalah teknikal sebentar tadi. Dan alhamdulillah kita dah selesaikan masalah teknikal ini. Semua telah bersiaran dalam 22 sekarang ni. Jadi saya harapkan lebih ramai lagi rakan niaga akan berada dengan kita pada malam ini sebentar lagi. Bagi link yang baru Dan juga saya nak adu-adukan kepada semua rakan niaga. Pertama jumpa kita pada malam ini, ahli panel kita Encik Muhammad Tamizi bin Abdul Fahad dan juga Encik Arif Omar ada di dalam talian sekarang ni. Ada. Jadi sebelum ada. Okey, alhamdulillah. Sebelum kita pergi lebih lanjut, mari kita sama-sama mulakan program kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kenapa? Okey, yang saya amat-amat alu-alukan kita punya panel. Dua orang panel yang cukup berpengalaman dekat dalam industri takaful ni Encik dan juga Encik Arif yang dapat sudi untuk join program kita pada malam ini, Sembang Santai Takaful. Ini adalah satu bentuk penghargaan kepada Encik Tamizi dan juga Encik Arif yang sebenarnya telah membuat pencapaian yang cukup membanggakan pada bulan Jun untuk maluan semua rakan niaga. Dengan Encik Tamizi telah membuat penghantaran kes pada bulan Jun sebanyak 20 kes. Tahniah Encik Tamizi. Dan juga Encik Arif Encik Arif juga satu kejayaan cukup membanggakan, iaitu sebanyak 15 kes pada bulan Jun 2020 lah. Jadi malam ni kita sembang-sembang santai. Kita santai tapi berisi sebenarnya. Sembang santai tapi berisi. Sebab kita nak tahu juga macam mana Encik Tamizi dan juga Encik Arif dalam perjalanan dia untuk menjalankan perniagaan takaful ni, dapat membuat satu bentuk produktiviti yang cukup tinggi lah pada bulan Jun. Tapi sebelum kita berbincang lanjut tentang penghantaran kes kedua-dua rakan niaga kita ni, kita nak tanyakan dulu kepada, kita mula dengan Encik Tamizi dulu Encik Tamizi dulu, macam mana boleh bermulanya terlibat dekat dalam industri. Sebelum soalan yang sama juga nanti saya akan kemukakan kepada Encik Arif. Silakan Encik Tamizi. Okey, Cik. Kita bagi laluan kepada Encik Tamizi dulu. Silakan. Okey. Dengar Dengar. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan CEO kita, CEO Ikhtisas, Cik Syah, dan juga adinda saya, Cik Arif Omar. Okey, pertama terima kasihlah pada Cik Syah kerana bagi peluang kepada saya pada malam ni untuk kita sembang santai takaful. Saya kira ni kali pertama saya buat secara live. Ya, secara live. Terima kasih atas kepercayaan yang CEO bagi pada saya malam ni. Okey. Terima kasih juga pada rakan-rakan yang turut join pada malam ni. Okey. Balik pada topik yang Cik Syah kemukakan tadi, bila saya bermula ataupun terjebak dengan industri takaful ni. Okey, sebenarnya industri takaful ni sebelum ni saya tak terfikir pun. Tak terfikir pun nak jadi ejen takaful. Okey. Tak ada dalam minda saya pun. Tak ada niat langsung Cik Tamizi Tak ada niat langsung. Tak ada niat langsung kan. Masa tu saya ingat lagi kalau mungkinlah Cik Bat tak approve saya dulu, gam saya ataupun MD dalam Ikhtisas ni, kalau dia tak approve saya, mungkin saya tak berada dalam industri ni kan. Dia approve sangat-sangat simple dia ajak je buat takaful kan. Dia tak ceritalah
pendapatan lain-lain lah. Dia ajak je. Kebetulan waktu tu pun saya tengah mencari kerja yang kita panggil sebagai cocok lah dengan kita. Okey. Jadi saya bermulanya buat Takaful ni pada kod rasmi lah pada 2014 lah. Februari 2014 saya mula dapat kod, tapi saya ialah permulaan kan kira macam tak yakin lagi lah industri Takaful ni boleh pergi jauh. Yakin tak yakin tu 50-50 kan. Jadi bermula saya buat tu kira saya tak bersungguh lah kiranya. Buat pada tahun 2014 kira just buat je. Tak bersungguh-sungguh lagi. Kan. Kemudian macam mana boleh terjebak dengan industri Takaful ni? Macam saya sebut tadi, saya ni nak cari satu pekerjaan yang cocok dengan saya. Kan? Apa yang saya sangat tertarik dengan pekerjaan ni adalah banyaklah sebenarnya, tapi satu je waktu tu yang saya tertarik adalah flexible time. Kan? Sebab dulu saya pernah bekerja di beberapa syarikat lah. Pertama di HPA. Okey. HPA, Radik Mais Cawan tu, kalau kenal lah. Okey. Seterusnya saya pernah berkhidmat di sekolah swasta sebelum saya terjebak dalam Takaful ni lah. Okey, itulah kot sikit sebanyak mukadimah yang saya boleh share pada tuan-tuan semua. Untuk makluman rakan niaga, sebenarnya Cik Tamizi ni juga asalnya daripada Pantai Timur betul kan? Ya, ya. Di sebelah Kelantan. Sama dengan Cik Arif ni sebenarnya. Jadi kita pasangkan dua orang daripada Pantai Timur sebenarnya. Tapi cuma Cik Tamizi dia berniaga di Johor. Itu hebatnya. Dari Johor. Tetapi Cik Arif pula dia berniaga memang di Kota Baru. Jadi kita nak tanya pula Cik Arif akan macam mana permulaan beliau berniaga dekat dalam industri Takaful ni. Silakan Cik Arif. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Syah selaku moderator malam ni, moderator gantian. Sebab saya tahu saya malam ni Sifu Haji Amran yang akan moderator. Walaupun Cik Syah berada di post sekarang ni, tetapi kita punya live sembang santai Takaful ni tetap diteruskan Ya, kita akan teruskan istiqamah setiap minggu sebenarnya, insya-Allah. Setiap minggu, setiap hari Rabu. Setiap hari Jumaat Setiap Rabu dan Jumaat. Okay, dan untuk pengetahuan Cik Syah juga, saya sekarang ni berada di Cameron Highland. Walaupun sedang bercuti. Bersama Tuan Haji Samsul ke? Ya, betul. Bersama Tuan Haji Samsul. Kita dah dapat agak ya. Esok kita orang akan gerak ke Ipoh untuk support punya program Iktisad betul di Ipoh. Terima kasih. Okay, jadi terima kasih kepada BOD lain yang turut hadir, iaitu ayahanda saya dah nampak tu, Tuan Zinda. Walaupun masih di Kuala Lumpur, sempat tengok live dan juga Cik Tarmizi, saya punya rakan pergi umrah hari tu, dan juga kepada rakan-rakan SEP, AD, yang paling penting rakan-rakan Facebook saya, Cik Syah. Okay. Tengah tengok live sekarang ni daripada YouTube. Okey. Terima kasih. Rakan Facebook daripada company, banyak company, daripada CWA ada, daripada company Takaful lain pun ada. Nak dengar apa ni sembang santai Takaful ni. Power kita punya program, Cik Syah. Alhamdulillah. Okay, jadi tanpa melengahkan masa, saya nak jawab balik soalan Cik Syah tadi. Ya, macam mana bermula tu? Kita nak tahu juga kan? Kita nampak macam Cik Arif ni muka dia macam muda sangat kan? Okay, bila dan bagaimana saya terlibat dalam industri Takaful ni? Cerita dia, saya cerita dulu, saya punya background saya. Saya punya background ni kalau nak ikutkan memang minat dengan bisnes, Cik Syah. Sangat-sangat minat dengan bisnes. Saya daripada Form 3 saya dah kerja kilang kayu. Form 4 saya dah kerja dengan dekat pasar sebagai apa ni? Potong ayam, proses ayam. Semua tu saya dah lalui. Sehingga masuk UiTM. Dan untuk pengetahuan semua, dekat UiTM bermacam-macam bisnes saya dah try, Cik Syah. Termasuk car rental, sewa kereta,
ataupun termasuk buat apa ni, ayam gunting Uncle Bob. Memang betul-betul darah berniaga ni. Yang tu betul-betul darah niaga. Uncle Bob pun saya dah pernah nak try Saya dah follow saya punya member dekat sebulan buka gerai Uncle Bob dekat dataran Cendekiawan UiTM Shah Alam tu. Tapi banyak-banyak bisnes yang saya try, kenapa takaful? Kenapa saya masih sustain dengan takaful sehingga sekarang ni? Sebab kalau kita ikutkan Cik Syah, apabila saya buat car rental, kita punya komitmen kita memang sangat-sangat tinggi Cik Syah. Yang pertama sekali, kita kena bayar monthly. Orang sewa kereta tak sewa, monthly kita kena bayar. Saya minta yang terbaik untuk rakan niaga kita untuk minta tolong mute kan kalau sekiranya kita bagi peluang kepada kita punya panel untuk mengutarakan dia punya pandangan malam ni. Apa, santai-santai je ni. Ya. Okey, yang kedua, saya jadi start car rental tu apabila saya punya kereta customer bawa accident Cik Syah. Memang start gila kereta tu. Bila accident, masuk bengkel, nak claim insurans dalam sebulan lebih, bisnes tak jalan, kereta kena bayar. Memang jam lah. Dan bisnes Uncle Bob, ayam gunting. Saya follow je member saya. Uncle Bob ni dia punya problem bila student tak ada. Contoh cuti SEM. 2 bulan tak berniaga Cik Syah. Memang tak masuk lah. Lepas tu hari hujan. Kita dah ambil ayam tu, kita nak jual, tiba-tiba hujan. Takkanlah esok kita nak jual ayam yang kita beli semalam. Memang taklah kan. Sebab kalau kita jual ayam tu akan busuk, memang customer tak akan datang dekat kita. Dan saya masuk takaful ni semasa SEM 2 Cik Syah di UiTM. SEM 2 masa di universiti lagi Di universiti. Umur kalau tu tak masa silap tu saya, umur berapa tahun tu Encik Arif? Umur tu rahsia. Umur saya masa tu 20 tahun. 20 tahun 20 tahun. Saya rasa masa tu saya adalah antara orang yang termuda di takaful kelas. Pada masa tu umur 20 tahun 2015. 5 tahun yang lepas. Jadi apabila saya duduk dalam industri ni, Bos Zinda ajak buat sale, buka booth, buka kaunter semua, ajak saya buat sale. Saya buat sale hanya pada masa cuti SEM Cik Syah. 2 bulan saja. Jadi untuk saya betul-betul buat sale 2 bulan. 4 bulan saya study. Jadi apabila saya masuk SEM 3, kita bisnes car rental tak jalan, ayam gunting tak jalan, tapi bisnes takaful gaji masuk. Walaupun kita tak ada bisnes, masa study, gaji masuk. 800,000 masuk tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan? Tiap-tiap bulan masuk. Sebab kita punya commission guys pagi makan 72 kali Cik Syah. Maksudnya kita kerja sekali kita makan commission kita 6 tahun bukan calang-calang commission takaful kelas ni 6 tahun. Jadi dekat situ saya fikir bisnes ni adalah memang bisnes yang santai, yang tak sakit kepala, yang tak kena jaga kereta, yang tak kena fikir pasal hujan. Buat sebulan dalam 4 kes ke 6 kes kita dapat maintain commission sehingga 6 tahun. Yang itu adalah salah satu saya punya backup kewangan saya pada masa tu Cik Syah. Jadi saya serahkan kepada Cik Syah balik. Jadi kita harap malam ni ramai juga student yang berada di sini, student universiti, student politeknik kan. Nampak Encik Arif tu telah menunjukkan jalan. Jalan bagaimana nak mulakan perniagaan walaupun di universiti tak tunggu lepas habis belajar pun nak masuk, terus jalan universiti boleh mula. Betul Encik Arif kan? Ya Cik Syah, betul-betul. Kita nak balik juga pada kita tengok sebab pencapaian Encik Arif dan juga Cik Tamizi pada bulan Jun ni sebenarnya kan memang kita punya pencapaian di Itisan ni cukup membanggakan lah. Banyak rakan-rakan niaga kita telah berjaya menutup kes dengan begitu orang kata menakjubkan lah. Ada bulan PKP lah, saya cakap bulan PKP kan, dan Encik Arif dan juga Encik Tamizi ni boleh dikatakan close deal tu sampai 15 dengan 20 kes. Jadi kita nak tahu sedikit lah rahsia Encik Arif dan Encik Tamizi ni kan. 15-20 kes ni kan. Kita mula dengan Encik Tamizi dulu kan, macam mana dia boleh buat. Ini bulan PKP tau, ini bukan bulan-bulan biasa yang kita boleh jumpa orang. Sampai 20 kes kan sebulan. Encik Tamizi, boleh kita kongsikan dengan semua audiens kita hari ni. Terima kasih Cik Syah, moderator, CEO kita. Macam mana saya boleh close case sebanyak 20 kes lah untuk bulan Jun 2020. Sebenarnya
Sebenarnya saya ni kira nak balas dendam sebenarnya. Oh, balas dendam sebenarnya. Balas dendam. Balas dendam kat siapa tu sebenarnya tu? Balas dendam kat siapa tu? Balas dendam sebabkan bulan 2 kan kita dah start PKP kan secara penuh. Bulan 2 belum masuk tahun kewangan PKP lagi. Okey, bulan 2. Sorry. Bulan 4. Bulan 4 kan kita start PKP. Maknanya waktu tu saya balik kampung. Okey. Jadi balik kampung ni dia ada isu dari sudut line telefon lah, line internet. Di Kota Baru kan? Lepas Di Kota Baru tu, masa tu kan? saya Pasir Mas, Kota Baru. Itu. Okey, jadi pada waktu tu saya tak boleh nak buat apa-apa aktiviti marketing lah. Senang cerita. Internet memang slow gila, memang payah lah nak dapatkan rangkaian. So bulan saya duduk kat kampung lebih kurang 2 bulan lebih jugalah. So dalam waktu tu saya susah sangat dapat kes dan kes yang saya dapat pun sikit sangat. Kan? Jadi bulan 6 ni saya kata tak boleh jadi ni. Kan? Dah 2 bulan saya hanya dapat 2 kes je. Untuk 2 bulan 4 5 tu. Kan? So saya buat keputusan bulan 6 ni aku kena buat kerja gila-gila lah. Okey. Kodok lah maknanya, kodok balik. Kodok balik. Bulan 6 tu saya dah berada di Johor Bahru. Oh, okey. Saya dah balik ke sini, jadi line internet dah boleh akses dengan baik. Lepas tu kita pun dah boleh pergi berjumpa dekat sekitar ni lah, klien-klien terdekat dengan kita ni. Jadi pergerakan saya tu dah boleh pergi jumpa klien lah yang terdekat. Jadi pada waktu tu apa yang saya buat adalah pertama saya iklankan berkaitan dengan takaful lah setiap hari. Okey. Setiap hari di setiap medium hari. Facebook. Okey. Facebook, status WhatsApp, status Facebook, Instagram, dan saya follow up dengan beberapa potensi klien lah. Itu yang saya buat selama bukan sebulan penuh jugalah. Saya mula tu dah pertengahan bulan lah, bulan Jun kan. Jadi alhamdulillah lah kita punya kesungguhan tu kita buat tiap-tiap hari dapatlah dalam 20 kes submission kan. Itu yang saya buat lah pada bulan Jun. Itu yang dapat sebanyak 20 kes. Okey. Itu sajalah. Hanya dengan mengiklankan di dalam Facebook, Instagram, WhatsApp, itu saja. Ya. Itu je. Hari-hari saya buat. Hari-hari. Okey. Dan selepas tu Cik Tamizi berjumpa dengan pelanggan. Buat appointment dulu macam mana? Yang dekat-dekat Kulai ni, yang saya duduk JB ni saya pergilah. Tapi yang jauh-jauh tu tak pergilah sebab masa PKP ni syarikat bagi kelonggaran kan untuk submit hanya guna selfie sahaja. Jadi saya gunakan peluang tu lah untuk buat submission case. Klien saya untuk pengetahuan 20 kes tu datang daripada Sabah kan. Ada daripada Selangor. Maksudnya bukan datang daripada Johor. Bukan. Sebab Johor ni saya nak dapatkan access internet. Jadi unik maksudnya saya balik Cik Tamizi close deal ni dalam internet lah, bukannya berjumpa. Saya ingat tadi berjumpa. Bukan. Saya close dari internet sahaja. 20 kes ni. Close daripada internet saja. Tahniah. Cukup hebat close daripada internet saja. Okey. Okey. Itulah sikit sebanyak. sebanyak. Pada Cik Arif Cik Arif kita nak tanyakan juga Cik Arif. Cik Arif pun cukup membanggakan juga 15 kes. Kita nak tahu juga apa yang Cik Arif buat pada bulan Jun ni sampai 15 kes. Silakan Cik Arif. Okey Cik Syah. Sebelum tu boleh dengar suara saya tak? Boleh, clear. Sangat clear. Boleh. Clear semua sebab saya rasa macam internet slow sikit. Clear Cik Arif. Dengar? Dengar. Silakan. Apabila kita dalam musim PKP hari tu, semua bisnes tak dinafikan, semua bisnes dekat Malaysia kita punya stuck. Ekonomi memang stuck gila. Daripada PKP bulan 3, bulan 4 sehingga sekarang ni pun masih baru nak
baru nak okey balik. Ya. Okey, jadi bila bulan 3 start PKP, saya Bulan punya regional head, bulan 4 saya punya bulan regional head dah start dah start risau lah. Sebab bila saya PKP saya berada di KL, Cik Syah. Oh, So, kalau saya berada di KL, memang semua akan risau. Termasuklah Bos Zinda. Sebab confirm saya tak akan buat bisnes. okey. Yang ni perangai saya ni. Bila saya berada di KL bercuti, confirm saya tak buat takaful. Saya hanya just reply WhatsApp customer yang dah ada je. Memang untuk nak cari sale, nak buat bisnes memang tak ada. Lagi-lagi bila PKP hari tu kita ingat seminggu ataupun sebulan je paling lama. Ya. Tapi bila masuk bulan ke-5, hujung bulan ke-5, Haji Sam, regional head saya, dah start call. Bos Zinda dah start call. Kau sekarang ni memang tak boleh balik dalam masa sebulan ke 2 bulan. So kau kena buat something. Kau kena cari satu jalan penyelesaian untuk kau adakan bisnes. Tak kisah buat daripada phone call ke, ataupun Sokmed ke, sosial media, ataupun WhatsApp ataupun Facebook. Dan juga pada masa tu Cik Syah sebagai CEO sangat-sangat membantu sebab adakan kelas seminggu sekali melalui platform online ni, dan juga bantuan daripada regional head seminggu sekali. Dia akan panggil orang yang berbeza untuk bantu kita semua dekat Pantai Timur ni macam mana cara nak close. Dan hari tu bila kita bertukar idea, saya dapat satu idea daripada saya punya member Cik Fauzi. Kita ambil ayat, copy paste, kita blast je di WhatsApp, di story WhatsApp, di Telegram, di Facebook. Okey. Buat benda ni tiap-tiap hari kepada ejen-ejen sekarang ni yang tak ada sale lagi, yang tak ada sale ataupun yang tak sempat nak pergi jumpa customer, tu no alasan, no excuse sebab kita boleh guna Facebook je sekarang ni. Memang sangat mudah. Apa yang saya buat, tiap-tiap pagi saya akan post 10 ke 20 di dalam grup-grup Facebook Cik Syah. Saya akan blast je yang tu. Saya akan masukkan satu gambar, hibah murah RM400,000 sebanyak RM89.90 suami isteri. Saya buat benda tu secara konsisten tiap-tiap pagi. Dan hari ni saya tak sempat buat, member saya buat, Cik Fauzi. Dia dapat PM daripada customer Facebook 6 orang Syah, 4 close. Melalui cara tu je, cara Facebook je. Tak perlu jumpa face to face. Sebab kita new norm ni kita kena change kita punya cara kerja kita. Dan cara ini Facebook juga tu yang Cik Arif masukkan tu, cara Facebook tu, Cik Arif tulis dekat mana tu? Ni yang rakan yang nak tahu tu, tulis dekat mana tu? Yang ni adalah rahsia ni. Tapi tak apa, hari ni saya semua ramai nak tahu tu, bongkarkan tulis rahsia kat ni. mana tu? Adakah tulis dekat blog sendiri ke kat mana tu? Dia orang nak tahu ni. Saya blog saya tak ada. Lepas tu FB Ads saya ada, tapi saya akan buat benda tu sebulan sekali pada musim gaji sahaja. Dan yang lain saya akan blast kepada Messenger direct PM dia. Maksudnya cara direct nak PM? direct PM Messenger. Dan cara nak direct PM dia ada cara tau. Bukan kita PM je semua. Tak. First you kena bagi dulu salam, Assalamualaikum. Kalau dia reply, boleh iklan. Kalau tak reply, jangan iklan. Sorry sikit. Kau tiba-tiba dah jumpa aku, dah lama tak jumpa. Tiba-tiba kau nak iklan tak? No, jangan. Bagi salam dulu, tanya khabar. Macam tu je. Dan dekat grup RDK. Lepas tu dia ada grup raga, dia ada grup cikgu. Semua belas je dalam tu. Tiap-tiap pagi 10 ke 20. Maksudnya dalam grup pun ada buat blast, Messenger, direct Messenger Ada, pun Cik ada Syah. blast. Dan di Yes. WhatsApp pun ada blast. Dan lagi satu, WhatsApp pun ada blast. WhatsApp biasa saya blast dekat klien dah lama ataupun dekat story WhatsApp. Sebab kita boleh tengok tau. Apabila kita buat story, siapa yang tengok kita punya story tu. Selepas saya dapat detail yang boleh tengok tu, saya akan WhatsApp personal. Ada yang reply, yang tak reply tak apa. Sebab dia akan reply, mungkin tahun depan dia akan tanya balik kita. Dan satu lagi Cik Syah, kalau siapa yang suka main Facebook, macam saya ni suka main Facebook, you scroll kat bawah sikit kan, tengok baca-baca bawah, ada perasan tak dalam satu status tu, ada orang bagi tahu tampal iklan anda di sini. Okey. Perasan tak?
Yang tu you belas je you punya iklan you. Buat je. Apa? Kalau boleh cari yang komen 1,500. Sebab dalam tu 500 komen Cik Syah, takkan tak ada 5 yang PM kita. Ya betul. Betul. Yang Setuju, tu adalah setuju. salah satu Ya. cara cara yang saya dan Cik Fauzi buat. Sebab Cik Fauzi yang buat bulan 6 itu 54 kes Cik Syah. Ya. Kita dah tahu kan semalam kita Rabu itu kita dah dengar Cik Fauzi. Yang tu saya pun dapat idea daripada Cik Fauzi. Dan ejen-ejen yang sekarang ni yang part time ataupun yang rakan niaga baru, ni je cara yang paling senang korang nak buat. Tak perlu face to face, tak perlu jumpa tebal muka nak iklan. Buat je online direct. Facebook je. Facebook ya. Ya Cik Syah. Strategi yang sangat baik sekali kan. Mungkin kita kena jemput Cik Tamizi dan juga Cik Arif untuk buat kelas macam mana nak nanti kalau nak nampak tu kita kena buat kelas macam mana nak boleh dekat dalam Facebook tu. Boleh. Cik Tamizi, Cik Arif nanti. Boleh. Kita juga nak tanya sebab ini bulan PKP ni akan berakhir lebih kurang 31 bulan 8 lah. Lepas ni mungkin kita dah tak ada PKP lagi. Mungkin Tamizi dan Cik Arif nak kongsikan strategi akan datang pula. Adakah menggunakan strategi yang sama ataupun nak tambah lagi strategi-strategi lain untuk tingkatkan produktiviti kan. Kalau boleh kita nak rekrutmen juga dan juga bersama sale tu diteruskan. Sebab kita ada markup kan. Kita tak nak hanya buat sale saja. Kita nak dua-dua sekali. Boleh tak Cik Tamizi kongsikan fasa-fasa berikutnya strategi yang nak digunakan untuk sales dan juga rekrutmen. Silakan. Okey, baik, terima kasih pada Cik Syah. Okey, dari sudut strategi strategi ni buat masa sekarang ni lah saya lebih suka dengan cara sosial media kan. Sokmed kan. Sebab dengan cara ni dia sebenarnya sangat-sangat jimat kos. Percuma sebenarnya. Betul tak? Tapi kita boleh dapatkan sehingga ada setengah tu sampai 50, ada setengah rakan niaga kita sampai 64. Dahsyat. Melalui Facebook, benda-benda yang percuma saja. Jadi apa yang saya cuba nak buat untuk bulan ke depan ni, kita cuba satunya kita memaksimumkanlah. Contoh macam iklan post di Facebook berkenaan dengan kesedaran takaful kan, berkenaan dengan klaim-klaim yang kita pernah buat. Kita buat benda tu secara berkala, secara lebih banyak. Sebab kadang ada orang ni pagi kadang dia tak tengok pun Facebook kan. Jadi kadang kita post waktu pagi dia tak tengok, jadi dia tak dapat apa yang kita sampaikan. So apa yang kita boleh buat sekarang ni, saya punya strategi, pagi mungkin saya akan buat satu post dalam Facebook, dalam status WhatsApp, Instagram dan lain-lain. Petang juga saya akan buat 2 kali sehari lah kan. Dalam masa yang sama sekarang ni saya cuba nak buat aktiviti rekrutmen dengan lebih banyak lah. Untuk makluman rakan-rakan yang mendengar, alhamdulillah pada hari ni pukul 3 tadi 3 orang rakan niaga baru saya dah lulus exam lah. Cemerlang lah, alhamdulillah. Kan. Jadi apa yang saya nak rancakkan lagi untuk kali ini adalah saya nak fokus kepada rekrutmen pada rakan-rakan yang terdekat menggunakan skim yang takaful iklan offer, ikhtisar offer. Skim gaji itu sangat-sangat bagus. Sebelum ni tak pernah ada pun di takaful iklan, betul Syah? Tak pernah ada. Ini kira kali pertama lah takaful iklan offer. Jadi benda ni kita boleh promote pada contoh member kita yang dah hilang pekerjaan kan, yang ramai di kalangan pekerja, contoh yang pekerja Singapura, rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dah hilang pekerjaan kena buang. So saya nak cuba buat maksimum ke benda ni lah, nak tarik jadi ejen kan. Tu sajalah berkenaan dengan strategi sikit-sikit lah. Terima kasih.
cakap tentang geran yang dimaklumkan oleh Cik Tamizi tu. Mungkin insyaAllah mungkin minggu depan saya nak cuba bawakan pemilik geran tu sendiri, Takafi Kelas ni, Family Berhad. Dan juga mungkin penerima-penerima geran untuk kita kongsikan dengan anda semua kan, macam mana nak dapat geran ni kan. Mungkin juga terima kasih Cik Tamizi bagi pandangan macam tu kan. InsyaAllah. Encik Arif pula, mungkin tadi menggunakan strategi yang agak sama juga ya Encik Arif. Cuma kita nak tahu dari sudut material tu Encik Arif. Sebab kadang-kadang kita sakit kepala nak buat material ni. Mana nak dapat material-material ni? Kalau macam kita nak fikir, bukan senang lah nak cerita kat orang kan, nak buat copywriting lah. Macam mana tu Encik Arif? Kalau boleh kongsikan dengan kawan-kawan kita ni. Mesti ada yang bertanya ni kan, macam mana nak tulis ni kan. Okey. Material soalan ni agak mencabar juga ni. tak expect ni soalan ni akan ditanya oleh Cik Syah. Okey, so material ni kalau perasan kita di Ikhtisas kita memang sangat-sangat dibantu oleh kita punya BOD, lagi-lagi pihak management. Setiap rakan niaga Ikhtisas ni akan dimasukkan dalam satu grup Facebook iaitu grup Ikhtisas, dan dalam tu kita punya Encik Husaini sudah bagi kita punya material Cik Syah. Dia bagi tiap-tiap hari. Material tu kita boleh copy paste je, tukar nombor telefon je Cik Syah, tak perlu sakit-sakit kepala. Ni adalah bisnes yang sangat-sangat santai Cik Syah. Okey. Sebab nak ejen baru, saya fahamlah dulu apabila saya ejen baru, nak buat copywriting ni memang sangat susah. Nak buat story, nak buat cerita. Sekarang ni senang. Semua share oleh leader kita. Cik Husaini pun dah share hibah kepada isteri serendah RM40 dapat RM200,000. Isteri mana yang tak nak? Contoh. Itu adalah salah satu contoh. Dan kita juga boleh copy material tu dekat mana-mana kita punya RN kita, RN Ikhtisas seluruh Malaysia Cik Syah. Kita boleh ambil je yang diorang, sebab kita di Ikhtisas ni saling bantu-membantu. Bukan setakat material je Cik Syah. Office dia pun, walaupun saya dekat Kota Baru, ada ejen dekat KL pun saya boleh guna dekat KL tu, office tu. Ni kelebihan kita join Ikhtisas sekarang ni Cik Syah. Alhamdulillah. Okey, itu antara yang material-material yang dapat sebenarnya telah pun disediakan. Banyak sebenarnya kita punya material boleh dapat dalam Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, macam-macam, Instagram boleh gunakan. Okey, kita terus juga kepada soalan-soalan yang lain, sebab dekat sini kita nak tahu juga macam mana, sebab Encik Tamizi dengan Encik Arif ni sudah agak lama dekat dalam industri takaful ni. Kita nak tahu macam mana Encik Tamizi dan juga Encik Arif ni boleh sustain dan boleh istiqamah. Itu yang paling penting ni, sebab dalam perniagaan ni kita nak supaya dia boleh berterusan pendapatan dia. Bukan kita buat setahun, 2 tahun, lepas tu dah berhenti, tak nak buat takaful dah. Ataupun 3-4 tahun dah tak nak berhenti. Kita tengok Encik Tamizi dan Encik Arif ni dah cukup lama. Jadi kita nak tahu juga ni kan, apa rahsia tu kan. Mungkin boleh share tips sikit lah kan, bagi kepada, silakan. Silakan Encik Arif. Okey Cik Syah. Boleh. Saya untuk pengetahuan semua, saya sebenarnya baru lagi dalam industri ni, baru berjinak-jinak daripada 2015. Baru berapa lama? Baru 5 tahun Cik Syah. Baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Baru 5 tahun kalau nak dibandingkan dengan orang lain, leader saya dah hampir 20 tahun Cik Zinda tu. Saya memang respect gila dekat dia. Dengan Cik Syah dah hampir berpuluh-puluh tahun juga. Haji Amran hampir 35 tahun Cik Syah. Saya ni baru 5 tahun je. Tapi apa yang boleh membuat saya sustain, sebab ramai juga yang tanya, kau umur 20 dah start buat takaful, tapi boleh sustain sehingga umur 25 sekarang ni. Dan insyaAllah saya akan teruskan saya punya bisnes saya ni sehingga kepada saya punya legasi saya Cik Syah. Tapi apa yang menyebabkan saya sustain? Saya ada 3 poin je Cik Syah. Yang first, kita kena ada minat Cik Syah. Nak buat apa-apa, minat perlu didahului. Buatlah bisnes apa-apa, kerja apa-apa, tak ada minat, sorry sikit. Kau dalam setahun tak ada. Nak buat takaful, lagi-lagi takaful ni bukan senang Kalau Cik Tamizi cakap senang, tipu lah. Tanya balik Cik Tamizi tu, memang susah Nak close deal dengan customer, nak face to face, susah. Nak kena maki lagi, memang susah. Tapi minat memang kena ada. Yang kedua Cik Syah, yang ni saya dapat daripada saya punya ayahanda saya juga, Haji Syamsul, iaitu kita kena ada vision board ataupun kita kena ada strategi kita.
Kita kena ada game plan kita. You duduk dalam sesuatu bisnes, kalau you tak ada game plan, you KO. You tak akan sustain. Contoh saya punya vision board saya, dalam masa 5 tahun saya nak menjadi BOD ataupun saya nak menjadi MD yang paling muda di kisah Cik Syah. Bermaksud sebelum umur saya 30 tahun saya dah nak setanding, kalau boleh, kalau meeting BOD tu saya nak duduk sebelah saya punya bos, Cik Zinda. Tu saya punya impian saya. So apabila saya punya ada vision board 5 tahun, saya juga kena ada strategi dia, Cik Syah. Kita tak boleh tanam vision board, tanam impian je. Kita ada aim tapi tak ada strategi, tak boleh. So kita kena ada 2 strategi, iaitu strategi jangka masa panjang, long term punya strategi. Yang kedua, kita juga kena ada short term punya strategi. Apa yang short term strategi saya ni? Saya dalam masa 5 tahun saya nak jadi MD, bermaksud saya kena buat hampir 900,000 group, saya punya group. So takkan saya nak buat seorang bisnes 900,000? Memang tak dapat, gila lah kalau dapat 900,000 So saya kena buat apa? Rekrutmen sangat penting. Dan ini adalah selari dengan apa yang kita punya BOD bagi, iaitu siapa yang perasan POI, Power of Istiqomah. Siapa yang perasan ni, kita ada POI 4 dan POI 8. Apabila kita buat POI, iaitu kalau saya buat 8 kes dan 1 rekrutmen, saya akan dapat cash contest 200 dan akan naik. Dan benda ni kalau kita fikir balik, Cik Syah, kita tengok plan sikit. Kalau you rekrut seorang sebulan, 12 bulan you dah ada 12 ejen. Betul. Saya nak jadi MD 5 tahun, saya dah ada 60 ejen direct unit, Cik Syah. Takkanlah 60 ejen direct unit tu saya tak boleh menghasilkan 1 million. Yes, so strategi saya kena buat rekrutmen seorang at least sebulan dan 8 kes sahaja untuk dapat kontes dan untuk berjaya saya punya untuk impian saya menjadi MD dan BOD. Dan juga you kena juga rekrut ejen-ejen, bukan maksudnya ejen company lain, maksudnya ejen unit trust ke, ejen yang pernah ada sale, yang pernah buat sale. Senang untuk you punya nak naik pangkat, you punya nak ajar pun senang sikit. Boleh nak ajar ejen fresh, nak ajar ejen company lain pun boleh. Sebab Cik Tamizi pun dah pernah bagi tahu tadi, kita ada offer sehingga 15,000 bukan 2,000 je, sehingga 15,000. Dan alhamdulillah, insya-Allah saya punya satu leader daripada satu company akan masuk bawa 10 ejen bawah dia, semua ambil skim gaji, Cik Syah. Okey, insya-Allah. Jadi sekarang ni saya dah insya-Allah sekarang ni saya dah ada seorang AD yang saya rekrut daripada satu company, dan kalau yang kedua ni masuk AD juga, saya dah ada 2 AD. Walaupun sekarang ni saya SEP, saya dah ada 2 AD, yang ini akan mempercepatkan saya naik untuk MD. Yang ni kita kena strategi kita ni. Kita kena ada game plan kita, Cik Syah. InsyaAllah. Okey, bagus sekali Game plan jangka panjang dan jangka pendek cukup visionary Encik Arif melihat strategi perniagaan beliau di dalam Takaful ni. Kita kembali pula kepada Cik Tamizi pun cukup lama juga dekat dalam industri ni. Macam mana beliau boleh istiqamah dalam industri ni, kita nak tahu daripada mulut beliau sendiri. Silakan Cik Tamizi. Okey, baik. Saya dalam industri Takaful ni kiranya baru lagi lah. Kan, saya start secara main-main dulu sebenarnya 2014 tu. Secara main-main kan, 2014 15 saya start main-main dan sehingga sekarang 2020. So kiranya dalam 6 tahun lah. 6 tahun ni tadika sebenarnya. Baru masuk tadika. Kan. Jadi saya macam mana boleh sustain dalam Takaful ni. First saya punya sendirilah. Kena tengok niat kita. Kan. Niat, innamal a'malu binniat. Jadi apa-apa amalan ni bermula dengan niat, kan? Niat ni sebenarnya kita dalam kehidupan kita ni kita tak lama, kan? As a orang Islam, sebagai orang Islam kita ada 2 akaun. Betul tak? 2 akaun. Akaun dunia dan akaun akhirat.
So saya ambil benda ni jadikan saya punya pegangan, prinsip saya kan. Sambil saya bekerja ni saya boleh lakukan contohlah dakwah. Dan alhamdulillah lah saya sebenarnya dah ramai yang saya jumpa orang Melayu kita lah yang tak tahu pun polisi insurans yang dia ambil tu ada polisi konvensional lah kan. Bila saya bagi tahu baru dia tahu dan serta-merta dia tutup. Itu satu benda kepuasan yang sangat luar biasa pada diri saya kan. Jadi benda-benda tu yang menyebabkan saya terus sustain walaupun kadang-kadang biasalah turun naik kan, macam Cik Arif cakap tadi kan. Bukan mudah buat takaful ni. Kan? Ada ujian sebab bisnes kita ni bisnes yang rejection. Kan? Cik Syah kan? Bisnes kita ni bisnes rejection. So benda-benda ni lah yang menguatkan diri saya kan untuk terus kekal dalam industri ni. Dan yang keduanya, okey, kenapa saya masih di sini untuk nak dijadikan cerita lah. Allah jodohkan saya jadi ejen takaful ni pada 2014 masa tu ialah kita ni dengan saya masuk ni dengan satu benda je dulu. Nak kerja yang fleksibel. Saya tak tengok income sangat. Saya nak income, saya nak fleksibel. Maksudnya saya kalau nak bercuti, saya tak perlu mohon cuti. Kalau saya nak balik kampung bila-bila masa kan. Itu yang saya suka buat nak jadi ejen takaful kan. So start saya jadi ejen 2014 tu nak dijadikan cerita, saya dikelilingi oleh bukan dikelilingi lah, maknanya di sekeliling saya ni saya paksa lah. Salah seorangnya yang saya paksa ambil takaful adalah adik saya sendiri. Kan? Saya masih ingat saya paksa dia ambil takaful 1 April 2014 dan pada 15 April dia accident. Masya-Allah. Kan? Dia ni merupakan claim pertama yang saya handle sejak saya jadi ejen takaful. Jadi benda ni lah yang saya rasa, kalau aku tak masuk takaful, tak jadi ejen takaful dan tak paksa adik aku ambil takaful, mungkin adik aku tak dapat apa-apa pampasan pun. Kan? Jadi disebabkan saya paksa dia ambil dan dia dapat claim dah lebih kurang dalam 3 hingga 4 ribu lah claim MC. Kan? Dia punya rawatan dalam 10 hari jugalah dekat hospital Kota Baru. Okey. Itu yang claim pertama. Claim kedua, claim hibah kematian. Benda ni pun berlaku pada orang terdekat dengan saya juga. Siapa dia? Arwah ayah saya sendiri. Kan? Dan saya rasa hibah takaful ni sangat-sangat membantulah. Sebab saya anak sulung, saya masih ada adik yang belajar lagi dan mak saya ni adalah suri rumah sepenuh masa. Jadi bila saya ambil takaful tu 2016 untuk arwah ayah saya ni, 2018 dia meninggal. So dapatlah pampas hibah tu pada ibu saya bagi. Jadi ini antara benda-benda yang menyebabkan saya terus sustain dalam ni. Dan of course lah income lah kan. Kita buat kerja, isi minyak, kita nak makan kan. Kita nak bayar tu bayar ni kan. Yang bestnya macam Cik Arif sebut tadi, kita buat takaful ni jual sekali untungnya 72 kali kan. Kita tidur kat rumah pun duit masuk, gaji masuk. Hari ni dah masuk gaji kan semua. Muka ada senyum tu kan. Okey, itu saja sikit sebanyak. Okey, terima kasih. Kita pergi pula kepada segmen seterusnya. Sebab itu kita lihat sejarah yang telah berlaku dan juga terkini kita punya Cik Maizi dan Cik Arif ni telah pun pilih untuk join pula daripada takaful, kemudiannya join pula Ikhtisas kan. Transisi daripada takaful ke Ikhtisas tu yang menyebabkan Cik Maizi dan Cik Arif terpaksa membuka perniagaan atau syarikat sendiri untuk buat takaful. Kalau kita tengok kan. Jadi kita nak tanya juga kan macam mana boleh orang kata akhirnya join Ikhtisas sendiri
dan apa sebenarnya kelebihan-kelebihan yang anda dapat dalam Ikhtisas? Okey, silakan Cik Arif. Okey Cik Syah, soalan Cik Syah, kenapa saya boleh nak join Ikhtisas ALC Ikhtisas? Okey, kepada RN apabila ditubuhkan satu ALC, digabungkan leader-leader takaful ikhlas ni iaitu Ikhtisas, bos Zinda, bos saya ada explain dekat saya, Ref, jom kita buat Ikhtisas, jom kita join Ikhtisas. Saya baru dalam bisnes ni Cik Syah, masa tu baru 4 tahun. Impian saya nak menjadi seorang leader dan mempunyai satu agensi saya sendiri. Okey. Dan apabila ada Ikhtisas ni, saya tengok dia punya sistem, walaupun ejen kita dah rekrut, dia dah naik pangkat semua, tetapi dia punya overriding tu kita tak akan putus sampai bila-bila Cik Syah. Yang ni je saya tengok. Sebab apabila kita tengok dalam industri takaful ni, tak kisah you company mana, kita tumpu kepada takaful ikhlas. Contoh Gam Arsalan, BOD Arsalan salah satu, dia sudah melahirkan 4 orang leader, 4 orang Gam. Dan dia dah jaga penat-penat tu ejen tu, tiba-tiba sama level dengan dia tak dapat apa. Yang ni kelemahan sistem dekat tertiar. Jadi saya punya impian saya nak jaga saya punya follower saya ni, dan apabila dia naik pangkat pun saya tak ada gaduh, tak ada nak tak kena sign semua, dan saya boleh makan punya overriding 2% Cik Syah group. Memang sangat-sangat besar. Apa yang dibuat oleh leader saya sekarang ni, Bos Zinda, dia nak semua AD dia ni dalam 7 orang semua naik group. Apabila naik MD semua 7 orang ni, kita andai kata contoh satu leader buat 1 million. 7 leader ni dah ada 7 million. Cuba try darab, Bos Zinda dapat 2% seumur hidup, whole life Berapa dia punya pencen dapat tu? Hampir 100,000 lebih Cik Syah. Dia goyang kaki je kat rumah Bos Zinda tu. Ni contoh. Yang ni yang saya minat dengan kita punya sistem ni. Itu je Cik Syah. Dan hubungan tu akan kekal berterusan sehingga ke akhirat. Yes, tak ada gaduh-gaduh InsyaAllah kan. Cik Tamizi pula, mungkin kita nak dengar daripada Cik Tamizi kan. Macam mana boleh nak terus bersama dengan Ikhtisas ni. Silakan Cik Tamizi. Okay, sebenarnya sebelum ni saya dah berpangkat TA tau. Ya, betul. Takaful Advisor. Okay. Untuk retail lah, untuk sistem lama. Sebenarnya saya dah selesa dengan kedudukan tu sebab dia punya promotion agak besar lah kan. Tapi atas nasihat, atas pujukan Cik Bat, dia mengajak saya untuk join ni kan. Dan saya pun fikir juga kan, kalau ada pepatah mengatakan kalau kita nak cepat kan, kita sorang-sorang, jalan sorang-sorang kan. Tapi kalau kita nak pergi jauh, kena berjemaah kan. Jadi bermulalah saya dalam Ikhtisas ni pada tahun lepas lah. Saya ni kategori mudah ikut lah. Cik Bat ajak sebab bos ni dia tak akan bawa kita ke tempat yang tak bagus kan. Takkanlah dia bawa ke tempat yang sistem yang tak macam-macam kan. Jadi saya fikir, saya buat keputusan, tak apalah, korbankanlah promotion tahun lepas. Saya ingat dalam kalau 45, 25% lah saya hilang kan. Banyak tu. Tapi disebabkan saya tengok sistem Ikhtisas ni bagusnya di mana, rakan-rakan, bagusnya di sistem yang banyak benda lah saya nampak. Contoh kalau dulu kita jadi ejen ni, saya sendirilah. Saya tak ada minda pun nak rekrut orang. Tak ada dalam minda saya nak rekrut orang. Saya nak jalan solo-solo je kan. Tapi bila masuk Ikhtisas ni, kita dibudayakan dengan sistem merekrut, sale and recruit kan, sale and recruit. Jadi benda ni lah yang saya tertarik kan. Tertarik sebab apa? Dalam masa kita rekrut anak buah, contoh level pertama kan, kita awal-awal lagi dah terapkan budaya sistem kita. Kau kena setiap bulan
submit case, empat case, dalam masa yang sama kau kena rekrut seorang. Jadi benda ni kita taklah seorang-seorang buat kerja. Anak buah kita pun buat juga, kan? Jadi dan ini yang saya baru kiranya baru dapatlah result. Sebelum ni tahun lepas saya tak rekrut sangat lagi pun. Tahun ni saya dah insya-Allah lah saya nak cuba sebanyak mungkin lah nak bersungguh-sungguh nak buat untuk rekrutmen, dan saya dah dapat hasil sebenarnya. Saya rekrut direct saya baru dalam 5-6 orang, tapi bawah saya tu dah ada cucu tau. Dah ada cucu. Alhamdulillah Belum dah ada cucu. Tahun jagung dah dapat cucu. Tu yang uniknya Ikhtisas ni. Kan sama-sama merekrut, kan. Itu yang menyebabkan saya baguslah sistem ni, dan kita punya cucu pun kita dapat overriding. Best kan? Kan. Okey, lain-lain lagi apa lagi sebenarnya dalam Ikhtisas ni kita dapat dua lah. Kita dapat kita dapat jana pendapatan melalui dua, iaitu passive income dengan active income. Active income ni maksudnya kita sendiri yang buat sale, kan. Passive income ni daripada anak buah kita yang bekerja. Yang saya dah ada setakat ni tak ramai lah, tapi saya sangat berbangga dengan dia. Sekarang ni berapa orang dalam grup? Berapa orang dalam grup? Dalam grup tak ramai lah, dalam 9 orang sebab saya 9 orang ya? 9 orang. Cucu saya dah ada 4 lah. Tadi 2 orang cucu exam, minggu lepas 1 orang. 3 orang cucu lah yang baru exam. Maksudnya dalam tempoh 1 tahun lebih ni dah ada lebih kurang 9 orang dalam satu grup. Betul-betul. Sebelum ni saya dah 4 tahun di sistem lama, saya tak pernah rekrut seorang pun, Cik Cara. Masya-Allah. Tahniah Cik Tamizi 9 Kita nak tanya juga Cik Arif kan. Mungkin Cik Arif dia punya vision tu lagi panjang. Berapa orang dalam grup Cik Arif ni sebenarnya? Cik Tamizi dah 9. Cik Arif lagi power. Cik Arif berapa ramai dalam grup? Cik Arif power, puluh-puluh dah. Ini yang special dekat Ikhtisas ni. Kita belum kahwin tapi dah ada anak dan cucu Okey, saya punya grup setakat ni alhamdulillah anak dalam 5 orang. Dan saya dah ada cicit rasanya. Cicit ni peringkat keempat level keempat kan? Ya. Cucu saya ada dalam 10, mungkin 10, tapi total grup saya mungkin dalam 15 ke 20 Cik Syah. 15 ke 20 dalam masa 1 tahun. 15 ke 20 dalam masa 1 bulan. Sebelum ni ada buat tak rekrutmen? Macam Cik Tamizi kata dia kata langsung tak buat. Cik Syah, sebelum ni sorry to say lah. Takkanlah kita nak buat rekrutmen leader yang makan komisen. Memang tak buat lah Cik Syah. Jangan cakap macam tu. Jangan cari. Sebab tu powernya Ikhtisas ni. Apabila kita join Ikhtisas ni, semua buat rekrutmen Cik Syah. Automatik akan buat rekrutmen. Dulu dalam seorang-seorang buat sale, seorang-seorang training, seorang-seorang meeting pun seorang-seorang Cik Syah. Sekarang ni alhamdulillah apabila kita buat rekrut 30,000 kita buat personal sale, dah boleh rekrut orang, dah boleh makan overriding 10% Cik Syah. Besar tu Cik Syah, 10%. Sangat-sangat besar. Jadi doakan saya alhamdulillah insya-Allah masuk lagi satu grup daripada satu company ni, dan saya akan istiqamah saya punya rekrut sebab bila saya dah ada yang aktif betul-betul aktif, saya punya overriding rekrut pun dah hampir 1,000 Cik Syah, 1,000 lebih. Lebih daripada personal sale kan. Yang tu overriding je. Okey, kita juga nak ucapkan tahniah kepada semua rakan niaga kita, jaga Cik Tamizi dengan Cik Arif. Sebenarnya kita di Ikhtisas, kalau ikut rekod dalam sistem kita dah pun memecahkan rekod 1,000 orang rakan niaga sebenarnya, untuk makluman anda semua. Dalam sistem sekarang ni dah ada lebih daripada 1,000 orang sebenarnya bersama dengan Ikhtisas. InsyaAllah dengan adanya Cik Tamizi dan Cik Arif ni akan berterusan untuk buat rekrutmen. Kita akan dapat sampai akhir tahun 2,000 orang. InsyaAllah kita akan cuba ke tahap tu. Okey, mungkin kita nak pergi kepada segmen terakhir sebab masa pun dah 10.16, kita habis 1 jam untuk saudara sekarang ni. Kita nak juga minta Cik Tamizi dan juga Cik Arif, walaupun dalam perkhidmatan takaful ni kita dah bina 5 tahun, tapi kita nak bagi nasihat juga kepada yang baru-baru ni, yang baru nak join 1 tahun, 2 tahun kan.
kan nak bagi nasihat kat dia orang kan. Macam mana nak kata mengekalkan momentum tu, dan juga nak pastikan dia orang ni teruslah bersama-sama dengan Ikhtisas dan juga Takaful Ikhlas. Okey, saya mulakan dengan Cik Abi dahulu. Okey, terima kasih Cik Syah. Okey, nasihat kepada rakan-rakan niaga baru yang baru join Takaful ni. Okey. First, macam Cik Ari cakap tadi lah kan, nak kena ada minat ya, Takaful ni. Kalau saya sebenarnya bukan mula dengan minat, tapi saya mula dengan kelebihan pekerjaan yang ada di Takaful ni sebab flexible time kan. Jadi bergantunglah pada diri masing-masing kan. Cumanya yang baru nak bermula ni buatlah promosi secara alam maya. Itulah nasihat saya kan. Kalau korang takut nak jumpa secara face to face kan, nak cakap macam gagap kan. Tak tahu apa yang nak dicakap. Jadi gunakan kaedah WhatsApp. Yang saya sebelum ni bulan ni baru lagi kan, RM baru saya tu baru exam pagi tadi, dia dah submit case 8 case kan. RM baru belum exam lagi. Jadi apa kaedah yang saya cuba ajar dia, pergi kepada yang paling terdekat dulu kan, anak beranak kan, kawan-kawan yang terdekat, promote melalui WhatsApp je kan. Contoh kita bagilah quotation apa semua tu, bagi quotation yang ringkas lah. Jadi benda tu yang kalau dia tak faham kan, sebab ejen baru ni ialah baru nak belajar kan tentang produk, banyak perkara lah nak kena belajar. Jadi bila dia tak faham tu, dia terus tanya leader, dia tanya saya lah macam mana nak jawab. Jadi kita rekod suara, kita type balik dalam WhatsApp, respon kat dia. Jadi dia boleh bagi jawapan tu pada prospek klien dia. Jadi kalau kata dia nak jumpa berdepan-depan ni, kalau untuk ejen baru ni rasanya dia tak confident lagi kalau dia pergi sorang-sorang, betul tak? So kaedah yang saya gunakan ni dan saya boleh cadangkan lah pada ejen-ejen baru, boleh tiru macam ni. Jadi promote dalam WhatsApp dulu, okey. Kalau ada confident level yang tinggi, terus je pergi jumpa. Lagi bagus sebenarnya. Itu cara yang saya buat lah kan. Itu yang pertama. Yang keduanya, join Takaful ni sebenarnya kerja mulia sebenarnya. Macam saya sebelum ni dah banyak saya kita panggil mengislamkan produk insurans konvensional ni kepada Takaful. Contoh sebelum ni dia ada polisi insurans tapi kita bagi kesedaran pada dia terus berpindah kan. Sebenarnya banyak pahala yang kita dapat daripada situ kan. Sebenarnya bila orang terlibat dengan insurans konvensional secara tak langsung, hidup dia tu terpalit dengan dosa riba. Dosa riba ni besar. Dia punya komplikasi semasa hidup dan juga di akhirat lah, sebab dia sentiasa berjalan benda tu kan. Selagi kita bayar, selagi itulah kita terikat dengan riba. Okey. Itulah dua perkara yang saya boleh share untuk masa ni. Terima kasih. Mungkin kita nak dengar juga daripada Cik Arif walaupun memang muda lah Cik Arif ni 25 tahun kan. Tapi kita nak bagi tips juga kepada yang baru join. Baru join tu kira muda setahun, 2 tahun. Silakan Cik Arif. Okey, kalau ni ikutkan saya tak layak lagi untuk bagi nasihat ni. Tapi tak apa, saya try malam ni. Okey, first kali you dalam industri ni, you kena positif. Positif ni adalah benda paling penting. Positif ni dia banyak. Environment positif, mindset you kena positif, agency you kena positif. Yang paling penting, kalau you punya mindset negatif, cepat-cepat tukar benda tu kepada positif. Saya sendiri Cik Syah, kalau perasan, tiap-tiap kali ada meeting BOD, saya akan attend benda tu. Saya akan datang. Hari tu dekat Sungai Petani,
Sebab hari tu memang saya negatif gila. Saya hadir jumpa BOD semua, ambil semangat, ambil aura, balik terus buat kerja. Positif ni sangat-sangat penting. Dan yang kedua Cik Syah, follow your leader. Yang ni saya dapat daripada Sifu Haji Amran. Haji Amran bagi tahu dekat saya, kita kena percaya kepada kita punya leader. Leader kita tak nak masuk longkang. Kalau dia masuk longkang, automatik kita pun masuk longkang Cik Syah. So kalau kita follow dia, kita akan berjaya. Persefahaman tu biasa Cik Syah, akan ada lah salah faham sikit. Tapi jika benda tu hadir, cepat-cepat jumpa leader, cari titik persamaan. Meeting sangat-sangat penting. Ni apa yang berlaku sekarang ni, apabila tak puas hati dengan leader, post dalam Facebook, post dalam sosial media, yang ni tak akan menyelesaikan masalah. Yang ni akan menyebabkan you punya agensi tu makin teruk, tahu tak? Kita ada leader, memang kita tak bersefahaman dengan kita punya leader, tapi leader kita ni orang lama dalam industri. Macam contoh saya dengan Bos Zinda, bukan semua yang dia bagi pandangan saya setuju Cik Syah. Ada benda yang saya tak setuju. Tapi bila benda yang saya tak setuju, saya call dia, bos, kita perlu berjumpa bos. Kita kena minari bos. Saya discuss dengan dia. Saya cakap, bos, saya tak puas hati dengan bos, benda ni. Cara ni bos tak boleh buat. Cara ni bos tak boleh buat. Tapi bila kita discuss, dia pun bagi dia punya pendapat, bagi dia punya idea, kita dapat benda tu. Kita jangan lari daripada leader, jangan nak post dalam sosial media. Meeting penting. Sebab leader kita ni dah lama dalam industri ni. Kita baru 5 tahun Cik Syah. Takkanlah leader kita buat benda salah. Kebanyakan salah tu daripada ejen. Yang tu tak dinafikan lah Cik Syah. Yang tu je saya punya nasihat. Follow your leader. Because kalau you nak menjadi leader yang bagus, you must be a sebab one day kita akan jadi leader. Dan sekarang ni kita kena jadi good follower kepada leader kita. Yang tu saja Cik Syah saya punya nasihat dan kata-kata semangat lah kepada ejen yang baru ni. Okey, itu dia. Kita pun sebenarnya sudah jam 10.23. Kita dah kemukakan tips-tips yang kita dah nampak, banyak perkara yang kita dapat daripada Encik Tamizi. Jadi kita harapkan apa yang kita dapat pada malam ni dapat digunakan sebaiknya untuk rakan-rakan niaga kita untuk menjalankan perniagaan mereka dan insya-Allah meningkatkan produktiviti lah pada masa kadang. Untuk makluman semua rakan niaga, bulan April, Mei, Jun dan Julai, alhamdulillah sebenarnya kita telah pun membuat submission di Iktisad ni sebanyak 3 juta dalam masa 4 bulan saja submission. Jadi saya ucap tahniah juga kepada semua, Tamizi, Arif, semua sekali kepada Iktisad ni. Dan insya-Allah kita cuba tingkatkan lagi kita punya usaha ni. Walaupun kalau kita kira-kira tu dalam bulan akhir tahun ni mungkin boleh dapat 10 kan. Tapi masih lagi jauh daripada sasaran yang telah ditetapkan oleh Takaful Ikhlas sebanyak 25 juta. Jadi kita sama-sama fikirkan macam mana kita nak dapat 25 juta tu. Rekrut dan terus rekrut. Dan juga pada masa sama jangan lupa untuk buat jualan, sales insyaAllah dan kejar POI Mari Club kita. Jadi kita selesai udara pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Cik Tamizi dan Cik Arif. InsyaAllah kita akan berjumpa pada minggu hadapan, Rabu minggu hadapan insyaAllah. Dan cadangan Cik Tamizi tadi, Cik Tamizi kata tadi pasal geran tu, insyaAllah nanti kita akan cuba satu slot. Kita akan panggil Takaful Ikhlas. Kita akan panggil penerima-penerima geran untuk cerita macam mana dia orang boleh dapat geran ni bersama dengan Takaful Ikhlas. InsyaAllah kita tunggu nanti. Saya akan buat satu sesi berkenaan. Jadi tak ada apa lagi daripada saya. Saya ucap terima kasih kepada Cik Tamizi dan Cik Arif. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Tahniah Mizi, tahniah Arif. Okay, tahniah Mizi, Arif. Siapa tu? Tahniah Mizi. Hebat. Allah. Baru nak belajar. Video ni kita akan terus buka Kalau ada apa-apa soalan daripada rakan niaga semua nak bertanya terus kepada Encik Tamizi, Arif, saya silakan. Okay, boleh tanya. Saya ada bateri 2% lagi ni. Sempat nak menjawab soalan. Sempat pergi Cameron Highland bersama dengan dia punya mentor jangan lupa datang ke esok, jangan lupa datang ke Ipoh. InsyaAllah kita tunggukan dan esok kita akan ada daripada Pak Lah yang akan cerita tentang geran. Jadi kita sama-sama dengar apa yang dia nak cakap tentang geran, Takaful Ikhlas.
Sempat lagi. Mana-mana yang rakan niaga nak datang, boleh datang. Boleh datang kan. Kita mula esok pukul 10 pagi. InsyaAllah. Kita punya program rehat pukul apa Cik Syah? Kita akan mula pukul 8 pagi. Dan Encik Samsul Besok bukanlah. Besok kan? Ha? Besok. Esok hari Sabtu untuk BOP, hari Ahad kita buat CIP. Career Industrial Program. Oh, okey. Tahniah Tamizi, tahniah Arif. Arif, Khabar Haji. sihat ke? Dah jadi mega agensi Iktisah ya semua rakan-rakan, tahniah untuk semua. Agensi tercepat mega. Tahniah Iktisah. Dalam Rakan-rakan masa 4 semua. bulan Ya, Dalam masa 4 tahniah. bulan. Tapi Yang ni jalan semangat kita ni 25 sebab juta jumpa ya. Cik Bat dah ni. Ha? Semangat ni sebab jumpa Cik Bat hari tu ni. Kat Oh, Sultan ni. sama-sama Arif. Arif memang orang hebat, orang cerdik. Tahniah. Soalan dia ganas. Sebat, Arif pakai Arif soalan ganas. Nampak dia Arif budak nanti pandai. share iklan. Okey, boleh. Nanti saya share. Tahniah, soalan, tahniah. Tak ada. Bila Ustaz Miju balik kampung. Ha. Jumpa kampung lah. Jumpa kampung, boleh. Okay, kalau tak ada soalan saya live dulu Okey, terima kasih. Tahniah. Okey, Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Cik Syah, terima kasih Cik Syah. Bawa Kelantan kita. Kelantan Melaka malam ni. Cik Bang Kelantan tu. Mak Ambo Kelantan. Mak Ambo. Oh, mata sabak. Okay, semua terima kasih semua boleh follow your leader. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Arif. Alam. Salam.